Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian, aku percaya. Seperti begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan. Haleluya. Kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Memberkati. Sekali lagi Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkati. Amin ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Kami sungguh bersyukur di saat pagi hari ini diberi kesempatan buat kami
untuk berkumpul di tempat ini, untuk menaikkan pujian syukur, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kudus sucikan seluruh hidup hati pikiran kami, dan ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi, memenuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu yang berada di depan Tuhan, hamba-Mu tidak lebih dari teman-teman yang lain, tapi kami akan percaya Tuhan memakai kami semua yang ada tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya. 大家平安。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita membuka Alkitab kita. 我们要一起来打开我们的圣经， Injil Yohanes pasal yang ke-6. 在约翰福音第6章， Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. 约翰福音第6章第1到第15节， Saya akan membacakan buat kita semua. Dengan perikop di atas, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， akhir-akhir ini kita melihat, 最近我们看， kalau kita melihat berita 如果我们看新闻， di mana saat ini terjadi ketegangan ya, 我们就看到有很大的这个轰动。 ada yang memprediksi akan pecah perang dunia ketiga. 有人预算会有这个世界大战的第3届， Karena Rusia sudah mendekati Ukraina dengan pasukan yang begitu banyak. 因为在鲁西亚那边，他们就是要有一个打战那个乌克兰，
Tetapi biarlah kita tetap terus berdoa kepada Tuhan. Apapun itu terjadi, itu tidak lepas daripada kehendak daripada Tuhan. 但是我们仍然要不停的祷告，因为我们也不想这件事会发生的。 Karena Rusia menuduh Amerika menjadi seorang provokator seperti itu, karena Amerika sudah mengirim kurang lebih 8.000 pasukan dan untuk membantu pasukan NATO yang berada di dekat Ukraina. 因为在这边的那个路西亚那边的军兵呢，他们就是怀疑了这个美国人，他们寄了8000个军兵去了那个乌克兰，要帮助他们。 Dan Rusia di dalam perbatasannya dengan Ukraina, mereka memperlengkapi dengan alat senjata yang luar biasa. 然后呢，他们也是预备了很大的这个军兵， Kurang lebih 100.000 pasukan dari Rusia. 就是差不多要10万个的军兵。 Mereka sudah siap untuk menghantam Ukraina. 他们已经准备好要俄罗斯已经准备好要打败这些乌克兰。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita sebagai anak-anak Tuhan, 我们是神的儿女， hal itu pasti akan terjadi. 这些事情会发生的。 Tapi kita berdoa terus pada Tuhan, jika Tuhan menahan, apapun kejahatan itu tidak akan bisa terjadi. 但是我们要不断的祷告，因为我们相信我们的神的能力是可以停止这些战争的。 Dan baru-baru ini juga kalau kita melihat di media sosial juga ketika seorang Edi Mulyadi menghina khususnya orang Kalimantan. 然后我们也看到在这个报纸上也看到了有一个人就是叫 Edi Mulyadi， 他就是羞辱了这个加里曼丹的人， dengan menghina 他羞辱。 yaitu Kalimantan itu seperti tempat jin buang anak. 他就是说那个加里曼丹就是一个地方是丢弃那些小孩的地方， tempat monyet, 就是猴子的地方， tempat kuntilanak, 就是那个魔鬼的地方， dan tempat genderuwo, 就是魔鬼的意思， tempat yang jelek-jelek, 就是不好的地方， tempat hantu yang seram. 鬼的地方就是很恐怖的地方， Itu yang dikatakan. 就是这个人所说的。 Dan orang-orang Kalimantan dan khususnya untuk suku Dayak, mereka menuntut akan hal ini. 然后这个加里曼丹的人，其实就是这个大亚人，他们就是很不喜欢这句话。 Khususnya untuk Edi Mulyadi agar ditangkap dan dihukum, baik hukum negara maupun hukum adat. 就是希望这个 Edi Mulyadi 可以被抓，然后被审判， agar tidak ada orang sembarangan dengan ngomong yang jelek-jelek tentang daerah sesuatu atau suku yang lain. 直到从今以后就没有这样的人可以羞辱别的国家、别的种族。 Dan kita juga terus berdoa biarlah kedamaian itu boleh kita rasakan. 我们也是要不断的祷告，为了这个平安的世界。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini firman Tuhan tidak asing lagi bagi kita. 这些经文对我们来说好像是不陌生了。 Dan ketika saya kecil, saya pun sudah tahu cerita tentang 5 roti dan 2 ikan ini. 从我小时候也是，我已经听过了这些经文，就是说5饼2鱼的故事。 Dan hingga saat ini saya pun hafal lagunya ini. 直到现在，我也是很熟悉这首诗歌， Yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. 这是主学日的老师们教导的。 Pujiannya seperti ini. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, katanya sisa 12 keranjang. 就是有剩下12个篮子。 Ya, seperti itulah pujiannya. 就是这样的诗歌。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， mujizat ini terjadi ketika Tuhan Yesus hendak menyingkir, mengasingkan diri. 这个奇迹发生的时候，是在当耶稣他要离开了这个加利利。 Mereka ingin mengasingkan diri dan pada saat itu murid-muridnya sedang pulang dari pelayanan mereka. 在那个时候，当他们要离开的时候，就是耶稣的门徒他们就是回到了， Mereka menyusuri Danau Galilea. 他们就去了那个加利利海。 Tetapi mereka dilihat oleh banyak orang dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka melalui jalur darat.
但是在那个时候，有许多人看见了，然后他们就跟随了他们。 Dan ketika mereka sampai di suatu tempat yang sunyi, dikatakannya, 然后到了一个地方，就是很安静的地方的时候， Yesus melihat orang banyak yang begitu banyak. 耶稣看了很多的人， Ada penafsir yang mengatakan, 有人这样说， ini yang dihitung laki-laki kurang lebih 5.000 dan perempuan 6.000 dan anak-anak yang kecil 1.500. 有人这样说，他们看了一算的时候是5000个是男孩的，然后6000个是妇女，然后有1500个是小孩。 Berarti kalau dihitung keseluruhan ada 12.500 orang yang hadir untuk melihat dan mendengar Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. 如果总算起来的话，就是有12500个人在听耶稣讲道。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tidak dipungkiri lagi. 不否认， Kalau kita melihat atau masuk ke gereja-gereja yang lebih banyak itu yang perempuan daripada yang laki-laki, betul atau tidak? 如果我们进到了一个大的教会，我们看的最多的是女孩子， Lebih 比较 banyak 多， perempuan yang datang ke gereja daripada laki-laki. 就是在教会里，就是很多的女孩子比这些男孩子更多，对吗？ Nggak tahu laki-laki mungkin sibuk dengan pekerjaan atau sibuk di warung-warung atau mabuk-mabukan. 不晓得，可能这个男孩子的他们就是在忙着，或者在别的地方吃东西，或者吃喝玩乐。 Itu terjadi di kota maupun di desa-desa. 这个是在城市里或者在村里就是发生的。 Kalau di kampung saya lebih banyak mama-mama, makanya ada dikatakan gereja janda seperti itu 如 ya. 果在我的村里呢，就是最多的就是那个妇女， Karena lebih banyak ibu-ibu yang datang ke gereja daripada kaum bapak. 因为在教会里最多的就是妇女们比较多。 Kaum bapak ini sibuk ke warung, sibuk ngobrol dengan teman-temannya, sibuk pergi main ke rumah kawannya daripada mereka harus ke gereja. 男孩子们他们就是比较喜欢去别的地方，去朋友的地方那边吃喝玩乐，比较喜欢来到教会。 Maka dikatakan di sini kurang lebih dari 12.500 orang yang hadir dan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. 所以就说了，差不多有12500个人，但是最多的是妇女们。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan Yesus berkhotbah dan dia mengambil posisi yang luar biasa, yaitu harus naik ke gunung. 主耶稣他讲到，就是他在一个地方，就是最高的地方，就是在山上。他讲到， Agar dia dapat dilihat dan agar orang dapat mendengar suaranya dengan jelas ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. 使到众人可以看见，然后可以听得到耶稣所说的真理。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di mana pada saat itu hari Paskah juga sudah dekat dikatakan. 在那个时 firman 候 Tuhan. 也是说了，就是逾越节也是近了。 Kalau kita melihat tradisi Yahudi, 30 hari sebelum Paskah mereka sudah mempersiapkan. 如果我们看犹太人的这个风俗，他们就是在30天前，他们已经预备了这个宴席。 Jadi 1 bulan sebelum hari Paskah itu mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu termasuk diri mereka itu sendiri. 就是在30天前还没有进逾越节的时候，他们就已经准备好了自己。 Tetapi orang-orang yang mengikuti, yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus itu, mereka karena melihat. Yang pertama mereka melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. 但是这些跟随耶稣的这些众人呢，他们就是看见了耶稣做奇迹。 Karena waktu itu Yesus banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit pada saat itu. 因为在那个时候呢，就是耶稣做了很多的神迹，就是医治了许多的这些病人。 Dan mereka sangat takjub akan mujizat itu yang Tuhan Yesus lakukan. 然后他们也很惊讶看到耶稣做这样的神迹， Dan mereka dengan tidak puasnya untuk terus dan terus mendengarkan firman Tuhan. 但是这些还不能满足他们，他们就是不断的要听神的真理，是耶稣所说的真理。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们，
Kita di sini bersyukur 我们在这里，我们非常的感谢， bukan karena mujizat kita percaya kepada Tuhan. 不是因为神迹我们相信耶稣， Bukan karena kita melihat dengan kasat mata kita itu percaya kepada Tuhan 不 Yesus. 是因为我们用我们的肉眼来看见这些神迹，我们才相信耶稣的， Tetapi karena iman yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. 但是是 Maka 因为 kita 我们 dapat 的 percaya 信， kepada 在我们 Tuhan. 心里的信，我们就相信我们的主耶稣。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kalau kita melihat di sini, ketika hari sudah mulai gelap atau sudah mulai malam, 我们看在这里，当要日落的时候， Tuhan Yesus berkata kepada Filipus 耶稣对腓利这样说， dengan tujuan untuk menguji imannya. 他就是要实验腓利的这个信心。 Filipus ini sudah banyak melihat mujizat yang Tuhan lakukan selama bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 其实腓利呢，他已经看见了许多耶稣做的神迹了。 Bahkan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu di Kana, bagaimana air bisa menjadi anggur. 也看见了第一个神迹，就是耶稣在迦拿那边做了一个第一次的神迹，就是把水变成酒。 Tetapi Filipus juga tidak memiliki iman yang kuat, malahan dia memiliki iman yang lemah terhadap Tuhan. Yang saat itu dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. 但是呢，腓利呢缺少了这些信心。其实他和耶稣就是很近的一个人，但是他已经看了耶稣做了很多的奇迹，但是他的信心仍然就是那么缺乏。 Ketika Tuhan Yesus berkata, 当耶稣对他说 kamu harus memberi mereka makan. 你要给这些众人吃， Kalau kita melihat di ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, 如果我们看这个三个经文，就是在马太福音、马可还有路加。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Filipus menjawab dengan logikanya. 腓利他就是用他的逻辑来回答， Dengan berkata demikian, 他就这样回答： roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk mereka makan. 这里说就是20两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。 Tadi malam saya melihat mata uang dinar ya untuk saat ini ya. 昨晚我看这个里拿的汇率， Kalau dinar Kuwait khususnya untuk daerah Arab, orang Arab ya, ada Justru beberapa sana ke- negara yang memakai mata uang dinar ya. 就是那个在阿拉伯那边的这个钱啊。 Kalau di Indonesia kan itu 1 dinar itu 48.400. 48.400 rupiah. 如果这个一个里拿就是换去卢比亚的话，就是48400。 Berarti jauh sekali lebih tinggi mata uang dinar daripada mata uang Amerika. 就是差了很多，就是这个里拿比这些美国的美金更高。 Jadi memang betul yang Filipus katakan ini 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan mereka yang begitu banyak. Apalagi kalau memang betul 12.500 orang tidak akan bisa dapat makanan. 所以费利说的是对的，他说20两银子是不买饼给这些众人吃是不够的。 Dan di tempat mereka itu adalah tempat yang jauh dari kota, jauh dari restoran. 然后从他们的地方是远离这些餐馆的。 Kalaupun restoran ada pada saat itu, mungkin mereka juga kewalahan menyediakan makanan yang begitu banyak. 如果说餐馆有的话，他们也是没有这样的力气来去满足这些12500个人的肚子， Bahkan mungkin tidak bisa mencukupi apa yang dibutuhkan 当然是不可能满足这些人的， dan membutuhkan waktu yang begitu panjang. 因为他们需要的很长的时间。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ada seorang teolog dari Belanda bernama Grotius. 有一个人是这样说， Dia berkata demikian, menghitung bahwa dengan uang sebanyak 200 dinar roti yang diperoleh tidak mungkin cukup
untuk 2.000 orang. Untuk 2.000 orang aja 200 dinar itu tidak cukup. Itu hitungan dari seorang teolog. 一个人这样说，他就是用200 dinar 来计算的话，也是不够给这些人吃的。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， memang betul yang dikatakan oleh Filipus bahwa roti mereka membeli 200 dinar mungkin memang betul-betul tidak cukup, tetapi dia mengatakan adapun mendapatkan sepotong kecil, sekecil itu nggak tahu ya. 菲里说的是对的，他说，用20两银子的饼，就是给他们吃一点的话，也是不够的。 Kecil itu mungkin segini atau segini lah, seperti itu ya, kecil menurut Filipus. 他一点的意思也是不晓得是哪个点，就是这么个小点或者怎样的点。 Seharusnya seorang Filipus yang sudah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia tidak berkata demikian. 其实呢，这个菲里他已经看到了耶稣做了很多的神迹的时候，他却不能回答这样的问题。 Seharusnya dia berkata, Tuhan tidak perlu repot-repot. Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan sesuatu. Engkau sanggup memberi mereka makan. 其实他该这样回答的，他应该说，耶稣你是有能力的神，你是可以填满他们的肚子的神。 Seorang yang beriman kepada Tuhan seharusnya dia mengatakan hal seperti itu kepada Tuhan Yesus. 对耶稣基督，他应当是说这句话的。 Tetapi sebaliknya dia menggunakan logika dia bahwa untuk membeli makan 200 dinar tidak akan cukup bagi banyak orang. 但是他却回答，就是20两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。 Dan uang 200 dinar ini 然后这个20两银子呢， bisa menggaji seorang pekerja harian selama 200 hari. 可以给这些雇工人就是200天的工作天。 Uang 200 dinar bisa memberi atau mengupah seorang pekerja harian selama 200 hari bekerja. 这20两银子可以给这些雇工，就是一个雇工200天的工作天 Begitu 的工钱。 begitu tinggi mata uang dinar ini. 这个银子太高了，它的汇率太高了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pantaslah kalau kita melihat Tuhan mencela Filipus. Coba kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. 我们看约翰福音第14章， Apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap Filipus. 耶稣对腓利说什么话呢？ Saya meminta salah satu orang membaca ayat yang ke-9. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Amin, terima kasih. Di sini Tuhan Yesus sangat mencela Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi belum saja kamu mengerti, belum saja kamu paham. 耶稣已经对腓利说了：“你那么久了跟随我，你还不懂我吗 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,？” 亲爱的弟兄姐妹们， lamanya orang ke gereja itu belum tentu imannya itu bisa bertumbuh. 一个人他长久来到教会，也不证明说他的信心是很 Itu 强的， bukan jaminan. 这不是保证的。 Contohnya Filipus sendiri, seorang murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, dia juga belum paham siapa Tuhan itu sebenarnya. 就好像腓利，他已经跟随了耶稣那么多年了，但是他却还不明白耶稣所行的。 Dia juga belum sungguh-sungguh percaya menaruh imannya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. 他也是没有真真实实的把他的信心放在耶稣里， Sehingga Tuhan Yesus mencela dia. Karena selama ini dia bersama-sama dengan Tuhan, tetapi dia sendiri tidak pernah mengerti, memahami apa yang Tuhan kerjakan. 直到耶稣就对
就对他说：“你对我跟我那么久了，你还不信任我， Bapak Ibu yang saya 还不明白我。 kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jangan bangga kita sudah lama ke gereja puluhan tahun atau mulai dari sekolah minggu sampai saat ini kita terus ke gereja. Tetapi kalau iman kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu boleh dipertanyakan. 我们千万不要有这个骄傲的心。其实，从我们小的时候就是跟着这个主日学，直到我们现在已经长大了，我们千万不要有这样骄傲的心。这个来到教会那么久的、那么长的时间，不代表着我们的信心是很强的。 Di sini kalau kita melihat bagaimana iman Filipus begitu lemah. 在这里我们可以看到这个腓利的信心是如何的那么弱。 Ketika menghadapi orang ribuan orang dan Tuhan Yesus menyuruh agar mereka memberi makan, Filipus sangat kebingungan. 当腓利面对了这些许多人的时候，这些众人的时候，就是耶稣叫他给这些人吃的时候，他就是苦恼了。 Filipus tidak sadar yang berbicara dengan dia adalah Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat yang luar biasa. 其实腓利呢，他是不了解，对他说了这句话的人就是耶稣神自己本身。 Di sini Tuhan ingin menguji iman Filipus dan ternyata iman Filipus sangat lemah. 在这里，耶稣就是要实验这些腓利的这个信心，然后他就发现了腓利的信心是那么的软弱。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di sini kita mau melihat bagaimana seorang anak kecil yang dengan tulus hati mau memberi makan dia. 然后在这里我们也有看了这些一个小孩子， Anak kecil ini dengan tulus hati setelah dia mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan, dia datang kepada Andreas, dia memberi persediaan yang dia punya mungkin, yaitu bekal untuk satu hari itu yang sudah dibekali oleh orang tuanya untuk jatah makan dia rela dengan tulus memberi kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus dapat melakukan sesuatu. 我们看这个小孩，他就是乐意的把他的这个食物，就是可能这个食物是足够给他一天的吃，但是他就是乐意把这些食物献给耶稣，直到耶稣可以做什么东西出来。 Jadi yang kedua, 然后第二件事 memberi dengan tulus. 就是乐意的给。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bayangkan jika seharian Tuhan Yesus, mereka mengikuti Tuhan Yesus dan si anak ini bekal dia yang sudah disiapkan oleh orang tuanya agar dia tidak kelaparan, yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan kecil ini untuk dia makan. Tetapi dia melihat, dia tidak mementingkan dirinya sendiri makan itu, tetapi dia mau menyerahkan, mempersembahkan makanan dia itu kepada Tuhan. 我们想一下，这个小孩子其实他的这个食物呢，就是预备了，就是足够给他一天的给他吃的东西，但是他就是乐意的献给耶稣，直到耶稣可以做什么事情。 Jika dia berpikir, ini bekal saya, nanti kalau saya kasih, mungkin saya nanti lapar, makan apa? 如果他有这样的想法的话，如果我把这些食物献给耶稣的话，然后我要吃什么呢？ Rumah saya jauh, desa-desa sini jauh. 我的家也是远离这个地方， Tetapi anak kecil ini dengan ketulusan hatinya, dia tidak berpikir demikian. 但是这个小孩呢，他就是以乐意的心，就是他没有想太多，就是把这些献给耶稣。 Di situ kita mau belajar bagaimana memberi apa yang kita punya dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. 在这里，我们要学习一件事，就是我们要用乐意的心，把我们所拥有的献给耶稣。 Anak kecil ini mendatang, salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Andreas, 这个小孩来到安德烈的面前， dan memberi roti ini dan ikan kepada Andreas. 他就把这个饼和这个鱼给了安德烈。 Kalau kita melihat cerita di sini,
如果我们看这个故事的话， Andreas tidak menolak pemberian anak kecil ini. 这个安德烈没有推辞这个小孩子所给的这个食物， Dia menerima pemberian anak kecil dan yang dengan tulus hati ini. 他是接受这个小孩子所给的这个五饼二鱼，给了这个安德烈。 Andreas dia berkata, untuk apa itu orang sebanyak ini? Mendingan itu jatahmu makan. Kamu harus makan, jangan sampai kamu lapar. 安德烈却没有推辞，却没有说对这个小孩子说，这个食物你不要给了，你就是给你自己填满你自己的肚子就好。 Percuma kamu memberi hanya 5 roti 2 ikan orang sebanyak ini, nggak akan bakalan cukup. 你给的这个五饼二鱼是不够给这些供给这些许多的人的。 Tetapi Andreas tidak berkata demikian. Dia menerima apa yang anak kecil ini berikan dengan ketulusan hatinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 但是安德烈却没有推辞，他就是接受这个小孩子所给的这个五饼二鱼，然后交给了耶稣手上。 Tetapi selanjutnya Andreas pun memiliki iman yang lemah, sama dengan Filipus. 其实安德烈也是跟腓利的信心是一样，是很软弱的。 Andreas berkata, 安德烈这样说： roti sebanyak ini untuk apa? Mana cukup orang sebanyak ini? 安德烈这样说，5个饼还有这个2条鱼，还算什么呢？ Di sini saya baca buat kita ayat 8. 在第8节， Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 第8、第9节这里说，有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着5个大麦饼、2条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？” Memang kita juga secara pikiran kita memang gak bakalan bisa memberi orang banyak makan dengan roti, hanya 5 roti. Secara logika kita ya, secara pikiran kita tidak munafik akan hal itu. 是的，如果用我们正常人来的逻辑来想的话，这个5饼2鱼哪足够给这些人吃呢？ Tetapi seorang Andreas yang lebih dulu Tuhan Yesus pilih daripada Simon Petrus. Kita melihat bagaimana Simon Petrus dengan luar biasa dipakai oleh Tuhan daripada Andreas. Bukan berarti Andreas di bawah Petrus seperti itu. 但是呢，安德烈就是耶稣唯一就是第一选的这个门徒，但是比这些西门彼得，但是西门彼得的信心却比这个安德烈的更强。 Seharusnya seorang Andreas ini sudah memiliki bekal, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan pasti sanggup bisa melakukan lebih banyak. 5 roti bisa memberi makan orang yang begitu banyak. 其实呢，安德烈他已经有这个食物了，就是5饼2鱼，他是足够。如果他交给耶稣，他可以叫耶稣做神迹的。 Tetapi dia juga berkata, untuk apa? 但是他却说， Gak 算什 bakalan 么？ cukup memberi makan orang begitu banyak. 这分给许多人是不够的。 Seharusnya Andreas juga sadar ketika kalau kita melihat ada perkawinan di Kana, ketika mereka pemimpin pesta kehabisan anggur, dan ketika orang tua Yesus yaitu Maria datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan kepada Tuhan bahwa mereka kehabisan anggur, dan Tuhan Yesus melakukan mujizat itu. 其实安德烈他是可以回想起来的。其实，在加拿地的时候，在加拿的时候，当有一个宴席，当那边的酒已经不够了时候，耶稣的母亲就是玛利亚来到耶稣的面前，他就是求救，然后耶稣就做了一个神迹，就是把这个水变成酒。 Yang tadinya itu adalah air berubah menjadi anggur. 从一个水变成酒， Dengan hal yang luar biasa, yang ajaib, Tuhan Yesus lakukan itu pada saat itu murid-muridnya percaya kepada dia. 就是用这样奇妙的方式，用这个奇妙的神迹，这些门徒们就相信了耶稣。 Tetapi di dalam kasus ini si Andreas belum juga mengerti siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. 但是呢，在这个故事里，我们看着
今天所讲的这个故事里，他们却不认识耶稣是谁。 Allah yang berkuasa yang sanggup melakukan yaitu 5 roti bisa banyak dan bisa memberi orang makan bahkan lebih bahkan kenyang. 耶稣就是有这个能力，就是能够填满这些许多人的满足的。 Dengan hal itu Tuhan Yesus sangat mudah melakukan, tetapi sebaliknya Andreas berkata, untuk apa itu? Tidak akan cukup. 其实对耶稣来说，这个是一个很简单的事情，但是呢，这个安德烈却说这个算什么？ Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kembali lagi saya tekankan, 我再次强调， bagaimana iman kita bisa bertumbuh. 我们的信心怎样可以成长呢？ Kalau kita jarang berdoa dan membacakan firman Tuhan. 如果我们连祷告和这个读经那么懒惰，我们 Kalau 怎样成 kita 长？ hanya berdoa tanpa didasari dengan kebenaran firman Tuhan, 如果我们一直祷告，但是没有真理的话， itu juga tidak bisa menumbuhkan iman kita. 这样也不能够提升我们的信心的。 Tetapi alangkah baiknya kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan dan doa. Di situ iman kita akan tumbuh. 但是最好的就是我们读经，就是知道真理，然后我们祷告，这个才有可以提升我们的信心。 Bagaimana kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? 我们怎样可以明白真理？如果我们连圣经都不去读呢？ Jadi kita harus membaca kebenaran firman Tuhan agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh. 所以我们要每天读经文，使到我们的信心会越来越增加，越来越提升。 Ketika situasi terjadi di sana sini, kita sudah tahu itu akan terjadi dan itu akan kita alami. 当某件事发生在我们的周围的时候，我们就已经明白了，我们就已经理解了这些事情应当会发生的。 Karena saat ini kita sudah menuju kepada yang namanya akhir zaman. 因为我们已经进入到末日时代， Dan untuk mempersiapkan diri kita, mari kita terus dan terus membacakan kebenaran. 所以要预备我们自己，我们就是要不断的读经文。 Kita jangan seperti seorang Filipus dan Andreas yang imannya ketika terus bersama dengan Tuhan Yesus, tapi iman mereka tetap lemah. 我们千万不要像刚才的这个腓利和这个安德烈，他们就是两个人已经跟随了耶稣那么久了，但是他们却缺乏这个信心， Mereka belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. 他们还没有180%的相信耶稣。 Ketika mereka menghadapi suatu masalah, mereka langsung logika mereka yang berbicara. 当他们面对了一件事情的时候，他们的逻辑就用他们的逻辑来想， Bukan iman mereka kepada Tuhan Yesus. 不是用他们的信心对耶稣的这个信心来去行。 Seharusnya seorang Andreas memberikan pemberian seorang anak kecil ini kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dengan yang disediakan oleh seorang anak. 其实呢，当这个安德烈收到这个食物的时候，当他要交给耶稣的时候，他是要这样说的：耶稣，你是有能力、有权柄的神，你可以做许多的神迹的。 Bukan berkata, roti segini tidak ada artinya untuk orang banyak. 却不要这样，刚才所读的这样说，这个5饼2鱼要算什么呢？如果分给这个许多 Di 人， sini 算 kita 什么呢？ melihat iman Andreas sangat-sangat lemah. 这里我们可以看到，这个安德烈的信心是软弱的。 Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada Andreas, 当耶稣命令安德烈的时候， dan Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan ini, 耶稣接受了这个5饼2鱼的时候， agar orang banyak pada saat itu duduk 他就是叫这些众人坐下， berkelompok-kelompok, ada yang 50 orang. 就是做一个小组，就是有一个组织是50个人， Mereka mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan. 他们就是跟从耶稣所吩咐的。 Mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. 我们要跟随耶稣所吩咐的去行。 Dan disitulah Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. 就是当我们顺服的时候，耶稣就做了神迹。 Ketika murid-murid yang ada pada saat itu Tuhan Yesus perintahkan agar orang banyak yang ribuan orang itu untuk duduk berkelompok-kelompok di atas rumput yang luar biasa hijau. 耶稣就对他这些门徒说，叫这些众人坐下来，就是坐在这个很多草的地方。
Mereka tidak berbantah-bantah, melainkan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. 他们却没有埋怨什么，他们就是跟从耶稣所吩咐的去 Dan 做。 Tuhan Yesus mulai mengambil roti itu dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah. 然后耶稣就拿起饼来祝谢了， Di situ mujizat Tuhan terjadi. 在那个时刻奇迹就发生了。 Kita nggak tahu seperti apa ya mujizat itu terjadi. Apakah kalau di Injil lain ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu dan baru membagi-bagikannya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus memberikan roti itu tiba-tiba orang bisa mendapat semuanya seperti itu. 我们也不晓得他是怎样分给这些人的，但是别的经文有说，耶稣就是拨饼，就是分给一点一点的分给这些众人吃。 Apakah ketika Tuhan Yesus mengucap syukur dengan penuh kuasa, dia memberi roti itu, ketika dia memberi roti dan roti itu terus seperti itu ada ya tanpa hentinya, apakah seperti itu? Di sini tidak dijelaskan, Bapak Ibu. 是否耶稣就是他注谢了，就他拨饼分给，然后他又注谢了又拨饼，是否这样的事情发生？但是在圣经里却没有详细的记载下去。 Tetapi kita melihat bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa itu. 但是我们可以看见上帝的能力是这样的伟大。 Ketika orang banyak berbondong-bondong, Tuhan Yesus tidak membiarkan orang-orang pada saat itu untuk kelaparan. 当这些许多人跟从耶稣的时候，耶稣却没有忽略他们，就是不让他们饿肚子。 Bahkan Tuhan Yesus tidak memberi makan kepada mereka setengah-setengah, melainkan mereka makan sampai kenyang. 然后在这里，耶稣也是不是只给他们一点食物而已，但是这里说是填满他们，不使他们饿肚子。 Kita di sini juga akan dikenyangkan 我们在这 melalui 里， kebenaran firman Tuhan dan jasmani yang kita 我们在 dapat. 这里也是被这个真理给填满了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， luar biasa berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada orang banyak pada saat itu. 耶稣的祝福是奇妙的。 Orang banyak pada saat itu mereka bukan hanya dipuaskan oleh Tuhan Yesus, yaitu kerohanian mereka, tetapi jasmani mereka juga dipuaskan dengan makanan yang luar biasa. 在这里，他们的不只单单他们的肉体的需要耶稣满足，而且他们灵的满足，耶稣也满足。 Karena apa? Yesus adalah roti kehidupan. 因为什么呢？就是因为耶稣是活饼， Yesus adalah sumber air itu sendiri 他就是这个水的来源， yang bisa memenuhi hasrat hidup 就是 kita. 可以满足我们的需要。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， di sini jelas sekali bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala berkat, sumber dari segala sesuatu. 在这里我们可以看得到，就是上帝就是祝福的来源。 Dia membentukkan sesuatu itu yang beberapa, yang 5 menjadi ribuan, bahkan orang bisa kenyang. 他就是可以把这个5饼2鱼可以满足这些许多人。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tidak seperti seorang penemu. Kalau kita melihat seorang penemu bom atom, 就是有就是发明了这个炸弹的人， dia adalah seorang ahli fisika 他就是有科学的一个人， dari Amerika Serikat ya. 就是从美国， Dia lahir tanggal 22 April 1904. 那就是出生在4月22号1904年， Namanya itu Julius Robert. 他的名字就是 Julio Robert， Dia adalah seorang ahli fisika. 他是一个科学家， Dia menemukan bom atom beserta teman-temannya. 他发现了这个炸弹和他的朋友。 Kalau kita membaca sejarah, 如果我们 bagaimana 看历史， kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur dihantam oleh bom atom. 我们就看到在日本那边，就是他这个 Julius Robert 原创了这个原子弹，就是炸掉了这些 Hiroshima 和 Nagasaki。 Dia membentuk hal yang kecil untuk menghancur
orang yang membangun berpuluh-puluh tahun, bahkan nyawa melayang ratusan ribu nyawa melayang pada saat itu. 就是用小小的东西可以毁掉这些千百万的人的性命。 Dan akhirnya Julius Robert ini juga menyesali penemuan dia itu, karena melalui penemuan dia itu kehancuran itu pasti akan terjadi. 但是这个 Julius Robert 他却很失望，因为他原创了这个原子弹，却杀害了很多的性命。 Tuhan Yesus ketika membentuk manusia untuk menjadi yang baik, manusia menemukan hal yang kecil untuk menghancurkan yang lain. 上帝他创造了人，但是这个人呢，却创造了一个东西，小小的东西可以毁掉人的性命的。 Ketika sesuatu sudah hancur tidak bisa dibentuk kembali. 当有一些东西毁掉的时候，这个东西是不会恢复、 Tetapi Allah 原 kita, 复的。 Allah yang membentuk kita dari hal yang hina menjadi hal yang mulia. 但是我们的神他是可以把这个毁坏的东西恢复到一个很完美、很完全的东西。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika Tuhan Yesus memberi makan orang banyak pada saat itu, mereka kenyang, dan Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya agar tidak terbuang, sisa-sisanya terus dikumpulkan. 当耶稣吩咐了他的门徒们给满足了这些许多人的时候，他却吩咐了把剩下的零碎收拾起来。 Dan ketika mereka mengumpulkan, 12 bakul dikumpul. 当他们收拾的时候，有剩下12个。 Bagi orang Israel, untuk membuang makanan itu sangat tidak boleh. 对以色列人来说，这个就是丢掉食物是不合理的一个态度。 Bagi kita orang Kristen juga jangan seperti membuang-buang makanan, karena di luar sana masih banyak orang yang kelaparan seperti. 我们基督徒也是应当这样，我们千万不要浪费食物，因为在外面还有很多这些饥饿的人，需要食物的人。 Tapi hendaklah kita terus bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan kita membuang-buang makanan seperti Tuhan Yesus memerintah murid-muridnya agar mengumpulkan potongan-potongan itu agar makanan itu tidak terbuang secara sia-sia. 因为耶稣也吩咐了，就是把这个剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋它。 Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dampak yang mereka rasakan, mereka lihat, mereka nikmati, mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan bisa memberi makan sebanyak orang itu. 他们所看所听的，就是耶稣可以满足这些许多人的肚子的时候， Mereka berkata, mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah benar-benar seorang nabi atau Mesias. 他们就这样说了，就是当众人看见耶稣所行的神迹，他们就有这个信心说了，耶稣是真神， Kalau 他是先知。 kalau kita melihat di ayat yang ke-14, 我们看14节， ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. 这里说众人看见耶稣所行的神迹，就是说这真是那要到世间来的先知。 Mereka percaya bahwa Yesus yang melakukan mujizat yang luar biasa bisa memberi makan banyak orang. Mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias. 他们相信，就是当耶稣做了神迹，他们就相信耶稣就是弥赛亚。 Yang kedua, dengan mujizat itu Kristus dengan jelas menunjukkan bahwa dia Mesias yang dijanjikan kitab suci. 然后第二就是当耶稣做了神迹，耶稣就是表现了他就是这个神来到这个世间的神。 Melalui perbuatannya yang luar biasa, Yesus menunjukkan bahwa dia betul-betul Mesias yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka sendiri. 耶稣所行的神迹，就是代表着耶稣就是要来之间的这个真神。
Dan mereka harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan yang dijanjikan bagi mereka untuk membebaskan mereka, yaitu dari dosa. 他们也相信耶稣来到这个世界就是要赎罪他们的所犯的罪。 Tetapi dari sekian banyak orang ini, ada orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, mereka tidak akan pernah menerima akan hal ini. 但在这些许多人的里面，也是有法利赛人，也是有文士们。 Tetapi orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, mereka percaya, mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias. 但是还有其他这个些穷人呢、他们就是相信耶稣就是弥赛亚。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, 我们非常感谢我们有这样特别、这样美好奇妙的 yang 神， tidak pernah membiarkan kita kelaparan. 他是不撇下我们，让我们饥饿的神。 Allah yang 2000 tahun lalu sanggup memberi makan ribuan orang, dia juga akan sanggup memberi kita makanan. 2000年的上帝，2000年的耶稣，就是可以满足这些饥饿的人，他也是在现代的，在这个世界在这个对不起，以前2000年前的耶稣可以满足这些许多人，这今年的神也是可以满足我们的神， Karena Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. 因为神是不能撇下让这些他的孩子们饥饿 Dan 的神， Allah selalu memperhatikan anak-anak. 他也看顾我们这些他的孩子的他的孩子。 Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan kuasa mujizat. 我们就是要真真实实相信他，然后相信他的神迹。 Amin Bapak Ibu. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们起来祷告。 Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Mujizat itu nyata, tak terbatas kuasa Tuhan. 我们首先先唱一首诗歌，就是奇迹会发生的。 Tak terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku. Mari semua saya undang untuk bangkit. Itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku dan berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Benar ya Tuhan, mujizat-Mu itu nyata dalam kehidupan kami.
Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau memberi makan ribuan orang 2000 tahun yang lalu. Kami yakin percaya Engkau juga tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberi yang luar biasa terhadap hidup kami. Baik rohani kami maupun jasmani kami. Engkau penuhkan. Engkau puaskan hasrat hidup kami. Berkati kami semua. Berkati jemaat Tuhan yang ada tempat ini. Kami akan percaya mujizat-Mu masih nyata hingga pada saat ini terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit, kami akan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Yang membutuhkan pekerjaan, kami akan percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Bapak Silain bisa memimpin kita dalam doa syafaat dan persembahan. Baik, kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat dan terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini, kami bersyukur segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada tiap-tiap kami semua, yang sedang jemaat Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan ada di dalam setiap sanubari kehidupan kami. Bahkan juga lewat kesempatan yang indah Tuhan tempatkan, Tuhan hantarkan kami di tempat ini. Ini juga berkat Tuhan untuk kami boleh bersama-sama sedang jemaat Tuhan yang ada di dalam gerejamu, yang ada di rumah masing-masing, boleh bersama-sama menaikkan kidung-kidung pujian, kidung-kidung yang indah untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Bahkan juga kami boleh bersama-sama belajar mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan sebagai berkat di dalam pertumbuhan iman kami di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada semua tiap-tiap kami sedang jemaat Tuhan Gereja Presbyterian Pelita ini Bapa. Pada saat ini kami berdoa Tuhan dan bergumul untuk pelayanan kami di tempat ini Gereja Presbyterian Bapa di surga. Pergumulan ke depan, pelayanan ke depan, kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Bergumul dan berdoa gerejamu untuk semua jemaat Tuhan. Baik yang hadir dan datang di rumah Tuhan pada hari ini. Bahkan juga mereka yang ada di rumah. Yang pada saat ini juga boleh bersama-sama beribadah. Melalui online ya Bapa di surga. Doa kami supaya pada hari ini Tuhan. Semuanya sidang jemaat Tuhan merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, dan juga merasakan firman Tuhan masuk di dalam setiap sanubari sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk merestorasi setiap kehidupan kami, untuk merubah, untuk memperbaharui setiap kehidupan kami. Dan kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi suri teladan, dan anak-anak Tuhan yang menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dilihat dan dibaca setiap orang, teristimewa yang ada di dalam lingkungan kami masing-masing Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus lewat kesempatan ini Bapa, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami semua, sidang jemaat Tuhan Gereja Presbyterian yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan juga segenap segala pergumulan demi pergumulan jemaat-Mu, kami juga akan serahkan kepada Tuhan. Pergumulan untuk kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan untuk setiap rumah tangga, pergumulan untuk setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami sebagai orang tua. Biarlah Tuhan juga akan menolong, biarlah juga akan memberkati semua dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jikalau kami mempunyai pergumulan dan permasalahan, maka Tuhanlah yang menjadi penjunan di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus yang baik. Apa yang kami kasih, yang kami muliakan senantiasa siang dan malam. Bapa di surga, demikian juga pergumulan rencana gerejamu di tempat ini. Pergumulan ke depan untuk pelayanan Bapa.
menjadi berkat untuk memawan dan memenangkan jiwa-jiwa, untuk bergumul dan berdoa di tempat ini bersama-sama dengan jemaatmu. Bahkan juga kami berdoa setiap program dan rencana gereja, untuk merenovasi gereja ini, untuk membangun gereja ini. Juga kami serahkan semua rencana yang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua sidang jemaatmu, buat semua pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja Presbyterian ini. Biarlah Engkau ikat di dalam tali kasih Tuhan untuk membangun tubuh Kristus melalui pelayanan gereja Presbyterian di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dari sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa yang besar ini Bapak, bangsa yang kami kasihi, kami doakan dan sampaikan kepada Tuhan. Supaya Tuhan akan menolong dan memberkati bangsa kami. Supaya Tuhan juga bukakan jalan dan memberkati setiap pergumulan dan rencana bangsa kami yang setiap pemimpin dari tempat yang jauh di tempat ini. Kami doakan mereka yang ada di Jakarta Tuhan. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, demikian juga para menteri, demikian juga anggota DPR MPR. Bahkan juga setiap gubernur, wali kota, bupati di seluruh Indonesia. Kami doakan dari tempat ini Bapak mereka. Supaya Tuhan Yesus biarlah Engkau yang akan mengurati dan memberkati akal dan pemikiran mereka di dalam membangun bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar ini Bapak. Jauhkan kehidupan mereka untuk mementingkan pribadi mereka. Jauhkan kehidupan mereka untuk mementingkan kelompok maupun memperkaya diri para pejabat-pejabat Tuhan. Tetapi mereka sungguh-sungguh untuk bangsa, membangun bangsa Tuhan, sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah juga masalah virus-virus corona yang ada di Indonesia, biarlah pemerintahan kami mengambil tindakan yang cepat dan memberikan solusi yang terbaik supaya bangsa kami terbebas dari virus-virus yang ada pada saat ini Bapak. Terima kasih, bersyukur. Kami boleh melihat yang senantiasa kerja berat, kerja keras yang dilakukan pemerintah kami telah membuahkan hasil Bapa di surga. Oleh sebab itulah, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga kota Madia Batam ini kami doakan Tuhan, biarlah juga virus-virus corona itu Tuhan menjauh dan menyingkap dan lenyap dari Kepulauan Riau, dari kota Madia Batam ini Tuhan. Supaya aktivitas ekonomi, aktivitas perekonomian, pariwisata, aktivitas sekolah-sekolah kembali boleh berlanjut ya Bapak di surga, boleh seperti yang dulu-dulu lagi Bapak. Mungkin juga setiap perbatasan antar negara Indonesia ini, kota Madia, Kepulauan Riau ini dengan perbatasan negara-negara Singapura, Malaysia maupun Thailand. Biarlah Tuhan juga Engkau tolong, biarlah negara-negara tetangga ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan virus corona itu boleh menjauh Bapak di surga dan lenyap dari bumi negara mereka masing-masing. Sehingga terjalin persahabatan kembali Tuhan Yesus dari negara satu ke negara yang lain Bapak. Dan ekonomi pasti akan bangkit Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Untuk pribadi lepas pribadi kami. Jemaat gereja Presbyterian. Oleh sebab itu lewat kesempatan ini kami bersyukur senantiasa. Biarlah juga pada hari ini, jika Tuhan telah berkati kami dengan firman Tuhan yang telah sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman Tuhan yang senantiasa boleh tertanam dalam dasar hati kami yang dalam. Dan itu boleh bertumbuh-tumbuh ya Bapa di surga. Dan menghasilkan buah-buah roh yang baik untuk kemudian di hari-hari yang akan datang. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai di hari-hari yang akan datang. Demikian juga semua tim pelayan pada hari ini Tuhan. Mereka yang sudah memberikan kontribusi mereka di dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati, membalaskan berkat-Mu untuk tiap-tiap mereka. Biarlah Tuhan juga Engkau pakai mereka lagi di hari-hari yang akan datang. Lebih hebat lagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan hadir di dalam pelayanan kami gereja Presbyterian pada hari ini Bapa di surga. Biarlah ke depan setiap program dan rencana kami gereja-Mu. Di dalam setiap jadwal pelayanan Bapak juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Juga kami bersyukur untuk saudara-saudara kami. Jikalau pada tanggal 1 Februari yang akan datang ini, sebagian saudara kami akan merayakan tahun baru Imlek. Biarlah suasana tahun baru Imlek itu Tuhan menjadi satu berkat yang besar dan kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Biarlah suasana Imlek juga membawa kedamaian untuk semua yang merayakannya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan.
apapun bentuk persembahan yang kami persembahkan, besar kecil yang kami persembahkan, biarlah Engkau yang akan memberkati berlipat-lipat Bapa di surga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, jemaatmu diberkati Tuhan Yesus Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Inilah doa syafaat kami yang kurang dari sempurna Bapa, biarlah Engkau yang sendiri akan menyempurnakan doa-doa syafaat kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa syafaat ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan mengundang tugas, mari dan tugas seluruh jemaat. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu bahwa minggu depan kita tetap ada ibadah ya. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Februari, kita ada perjamuan kudus ya, dan seperti biasa ibadah kita tetap dilakukan dengan dua cara, yaitu secara offline dan secara online ya. Dan saya juga mengingatkan kepada kita bahwa situasi COVID ya di Pulau Batam saat ini ada kasus-kasus, ada peningkatan ya. Jadi mari kita sama-sama kita menjaga ya, kita tetap melakukan protokol kesehatan ya, kita berdoa juga senantiasa untuk bangsa kita ya. Secara keseluruhan saya waktu baca kasus corona di seluruh Indonesia sudah mencapai 8.000 per hari ya. Kita berdoa kiranya ini jangan sampai gelombang ketiga ya, kita berdoa kiranya Tuhan memulihkan bangsa kita. Kemudian untuk persembahan silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ya, khususnya ya yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja ya, apa yang sudah tertera di layar, dan silakan juga untuk bukti transfer bisa dikirim ke Bapak Akun supaya dicatat ya di dalam dokumen gereja. Kemudian karena ini dalam rangka Imlek ya, jadi kita meliburkan sementara untuk doa biston, komsel dan ya. Jadi nanti minggu yang kedua ya, masuk minggu yang kedua baru kita mulai lagi aktivitas doa biston, komsel dan kita. Kemudian bagi yang mungkin ada yang belum dibaptis, silakan bisa mendaftarkan diri kepada saya ya, dan kita akan mengikuti pelajaran sebelum kita dibaptis ya, supaya kita mengerti apa itu arti baptisan ya, kenapa kita harus dibaptis ya. Selanjutnya, oke, demikian pengumuman. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh ya, ada satu pengumuman lagi, mohon maaf, yaitu nanti setelah ibadah ya, kita selesai ibadah kita ada pembagian jeruk ya, seperti biasa tiap tahun Imlek ada pembagian jeruk. Silakan kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah, kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Kami jika bersalah, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus Kristus, anak yang tunggal yang diserahkan, yang dikaruniakan buat kita, yang menebus hidup kita dari dosa-dosa kita. Dan melalui persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kita, memberi kekuatan penghiburan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang ambil saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.